Puaslah saya menanam ubi, menanam ubi. Podcast yang akan anda dengarkan adalah paparan kisah-kisah dan isu-isu masyarakat Melayu di Singapura. Sembarang persamaan yang dipaparkan di dalam podcast ini amatlah disengajakan. Kami harapkan paparan pengalaman kami ini dapat menjadi iktibar kepada semua lapisan masyarakat di Singapura. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, terimalah hos-hos anda, Manaf Dan Mawi. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a pig, E-I-E-I-O. With an oink oink here and an oink oink there, here an oink, there an oink, everywhere an oink oink. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ladies and gentlemen, together with the both of us, saya Mim Alif Nak Manaf. Saya Mim Alif W.I. Mawi. Nama Manaf Mawi Show in Spotify and Apple Podcast dan juga di TikTok. Episod hari ini dibawakan khas untuk anda daripada Hans Ezra. Dan untuk mendapatkan pencerahan lebih lanjut tentang perkhidmatan yang beliau sediakan, boleh saja lungsuri laman Facebook ataupun IG beliau, iaitu @HansEzra. Ataupun boleh call beliau di 9028560090285600. Baik, Manap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, hari ni kita buat jualan kali ni kita buat overseas lah. Ni betul overseas lah? Betul overseas. Betul overseas. Bukan dekat Sentosa, Betul. bukan dekat Tuas. Bukan. Literally overseas kena pakai pasport. Betul. Kita sudah merantau Singapura. Jadi buat kali ni kita pergi di seberang tambak. Betul. Kita berada di Kita dah dekat Desaru. Australia. Bukan. Sebab aku tengok belakang banyak kambing. Feeling kambing engkau. Feeling kambing. Kopek kambing. Kita berada di Desaru, Johor, untuk interview lah. Yes. Sepasang suami isteri yang berasal daripada Singapura. Yes. Tetapi ada dia ada run this something lah kat sini lah. Nanti you find out more about them. Okay. Jadi sebelum kita mulakan, apa perasaan kau hari ni kita finally dapat pergi overseas? Actually when I reach out to both our guest today, aku reach out diorang, I think about maybe a month ago. So aku discover diorang kat TikTok. Biasalah malam-malam tak tidur, tak tahu nak buat apa, tengok TikTok. Kau malam-malam tengok TikTok? Gitu. Aku selalu tengok TikTok untuk benda-benda yang berfaedah saja. Yang kata orang tu untuk dakwah aku tengok. Informasi. Kau duduk sebelah aku. Kalau kena sambal peti, aku pun kena tahu. Nak mumpung tu agak-agak. Jadi hari tu aku ternampak satu video daripada Colchester. Yes, Colchester lah. Dan di video tu dia tersempak dengan dua suami isteri ni. Colchester biasalah, dia kalau buat video mesti pasal kereta. Orang have kan. Selalu Colchester dia itu orang have selalu kan. orang have Sebab itulah. Atas. Memang atas ni. Atas. Atas bukit. Atas bukit. Jadi dia interview dua pasangan suami isteri ni, Melayu, dan diorang ada farm di Malaysia. Adakah nama mereka Old MacDonald? Bukan Sebab selalunya Old MacDonald have farm. Tak ada lambat aku dulu. Kalau boleh relax dulu lah, kasi kita buat dulu lah. Okay. Then aku found out, okay, this is very interesting. Correct. Kita kat Singapura, lagi-lagi macam kita ni, generation aku lah, kita susah nak dapat binatang-binatang, bro. Especially binatang-binatang ternakan. Kat tempat kerja aku banyak binatang. Yang perangai macam binatang pun banyak. Itu binatang. Oh, itu binatang. Lain Itu lain. Jadi susah nak nampak binatang-binatang ternakan. Betul. Seperti kambing, kuda pun ada, ada lembu, ayam. Anak-anak kita pun nak nampak ni semua, bro. Betul. Aku rasa kita macam the last generation yang paling dekat kalau kita nak tengok binatang-binatang ternakan tu. Selalunya di mana? Kita nak kena pergi kampung, bro. YouTube. Paling dekat pun kita punya stable lumba kuda. Itu pun pun nampak kuda. Itu pun dah tutup Itu pun dah tutup. Betul tak? Betul. Jadi aku find this very interesting. Lagi-lagi anak Melayu watan kita, orang Singapura lagi. Aku reach out lah. Jadi aku reach out sebenarnya di Instagram ke tak salah aku, orang lain
Kau salah nombor Tak, betul. Orang ni tapi dia kira aku tak tahu branch mana lah, tak tahu. Oh, dia ada kira banyak- department lain lah. dia ada banyak branch Ada, juga? dia ada holdings bro. Ada holdings. Ada holdings. Ada Secret Society branch, betul. apa Gambling Suppression So branch. aku tak tahu lah aku reach out dengan siapa. Jadi dia liaise dengan aku dengan orangnya lah yang okay. punya diri lah. Okay. Jadi kita decided actually kita decided to record kat Singapore. Betul. Then you gave me this Bukan brilliant, aku. Okay. Tu, Mak On. Mak On give this a brilliant idea. Kenapa tak kita pergi sana tak terfikir. Kau jangan salah faham. Okay. Adik ipar aku ni sebenarnya dia cari Chan nak lari daripada bini dia. So dia memang Tapi nyara-nyara juga bini korang ikut. tak nak. Aku tak nak diorang ikut. Tak, kita tak sewa kereta, kita naik motor. Tak boleh. Sebab okay, idea backstory sikit, kita nak masuk Johor naik motor, sampai Johor kita sewa kereta murah Okay, sikit lah. murah sikit lah. Kita 3 ekor ni macam beruang sarkis. Betul. Sewa kereta Myvi. Dia, daripada tadi all the way dia oh my god. Sempit. Dia boleh lah, alhamdulillah lah. Kalau 3 orang boleh lah. Tapi Kau nak apa? kalau bawa orang rumah kita dengan rumah-rumah orang bawa kan sempit kan. Jadi kalau ada baiknya kita pergi bertiga saja. Lagipun it's more economical that way. Betul. Kalau tak diorang nak singgah Angsana siap. lah, nak singgah mana lah, Ada Pak time Dimas. kita stick ada saru je all the way bro. Dia Banyak Saru belanja. Aku tak risau dia Saru tak banyak shopping. Asal. Tak banyak shopping. Okay. Kalau kat Angsana tu sana aku risau. Tadi engkau je dah pergi kedai kain. Betul juga. So okay. Without further ado, introduce Jadi them. perjalanan daripada Johor Bahru, kita naik Myvi all the way hingga ke Hotel Amansari. Betul Amansari ya? Betul? Yang di yang apa dia punya owner nama? Aman. Tak apa. Dia dah ada Mana aku tahu umur dia apa? Dia penyanyi dulu. Ya ke? Baru meninggal. Siapa? Aman Shah. Dia punya kakak dia pun famous juga. Aku tahu. Nuku Malasari. Sebab itu dia kata Aman Sari. Jok bodoh. Jadi berani So kita berjumpa. Aku pun terpelik juga. Kenapa kita tak terus naik Myvi tu terus pergi kat farm tu? Betul. Jadi kebetulan bagus juga lah kita tak naik Myvi. Rabak tu Aku off-road. rasa kalau dengan Myvi tu Myvi tu tinggal. Masuk gaung aku rasa. Kita hantar balik dengan nangka je bro. Tak hantar balik. Jadi kita alhamdulillah sampai di Nama dia apa? Di mana? Apa? Lupa kan? Di Al-Aris Farm di Desaru. Kita bersama dengan Ashraf dan juga Nabila. Apa khabar Ashraf, Nabila? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Salam. Alhamdulillah. Dia ada Niki untuk ketawa Boleh. Sebab Jadi kita cuba kena tahan ketawa. kena tahan. sebab dia Tak, punya korang boleh ketawa. boleh ketawa tapi tak boleh berbual. Sebelum intro tak boleh berbual. Kita yelah, boleh betul. ketawa. Ketawa. Itu kira nombor 1 intro kita. Selalu gini, dia baru 7 minit. Baru Kita dah 7 okey. minit. Selalu Dah okey. kita buat intro 2 jam baru guest masuk. Gitu. Betul kita cakap nak buat apa buat dulu. Nanti dah tu kita panggil korang. Lah. Okey. Korang khabar sihat Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Before we start nak ucapkan ribuan terima kasih lah Terima kasih. for inviting us for apa? Sediakan tempat ni. Sediakan tempat ni kat kita. Ambil kita jauh tau tadi. Betul. Dalam setengah jam ada daripada kota tadi. Diorang kalau Tadi kita kat mana Yang Amansari. Saya dekat Bandar Penawar. Bandar Penawar. Penawar rindu. Tadi masuk je nampak penawar je. Dan lagu dah ada keluar. terus terang aku cakap aku tak percaya orang Malaysia dengan orang Indonesia punya dekat. Kita Singapura dekat 5 minit depan flight depan belok kanan dah sampai. Betul sah. Diorang punya dekat jalan lagu nampak nampak monyet kena langgar, nampak kucing kena langgar. Kucing hutan ke langgar. Nampak ladang kelapa sawit lah, ladang apa, ladang ikan lah apa. Bagi diorang dekat setengah jam. Setengah jam. Jadi sebelum kita teruskan kejap aku nak buat disclaimer. Belakang kalau dengar bunyi kambing, Bunyi angin. kita sekarang buat Kuda outdoor. tak bising sangat lah kuda. Kambing dengar bunyi. Kuda dia tak bisa tapi rasa je dia. Itulah rasalah dia berdengus kan, dia berdengus kan keluar dia punya angin. Jadi korang sihat Alhamdulillah. Okey. Jadi kita banyak soalan nak tanya korang lah. Banyak. First of all, both of you Singaporean kan? Yes. Yes. Singaporean IC number? Oh, tak apa. Tu tak payah bilang. I can find out. Dia nak balik. I can find out my own. Tak adalah. So, dah berapa lama korang ada this ladang ni? Kalau dekat sini dah 8 years lah. Ui, 8 tahun. I see. Okey, sebelum kita nak start ni 8 years ago apa yang buat engkau ataupun both of you nak buat this kind of trade? Before that korang Oh, buat apa sah. sebenarnya? Before that. What do you all used to do? I was business. I mean banyak business lah. Kita buat properties, kita I see. bikin import export kereta. I see. Kita ada bikin product development, manufacturing, macam-macam benda dah bikin lah. Tapi benda ni hobi daripada kecil.
Okey. So daripada kecil memang suka binatang kan. Ha. Sampai ke besar perangai binatang tu Bawa-bawa perangai binatang lah. perangai binatang tu lah. Okey. So Kira kamu dulu lagi kecil, mak kau kalau nak marah kau binatang kau. Baru sekarang nak balik. Kalau kecil-kecil babi, lembu. Asal aku tak mandi bau macam kambing macam gitu kan. Dah besar aku rasa macam sama juga. Sama lah, lebih kurang sama macam kita jugalah. Jadi korang you literally use your hobby and you commercialize your hobby some sort like that lah. Something like that lah. So when the idea was, kita masa tu baru tunang juga Zaman tunang Zaman tunang. Okay. So my mother nama dia Alia. That's why nama dia Alawiyah. Okay. That's why the company is named after her, Alia. I see. Right, Alia. So dia masih ada? Masih ada. She's around. Okay. So dia punya retirement dream lah is to have a goat farm. Oh, tu angan-angan dia. Goat farm lah. Jadi nak kena pergi Argentina. Jumpa Messi. You tak tahu kan? Just slow. Tak tengok bola. Asal tahu, tak tahu. Tak ada pasal di joke tadi dah pergi kat sana. Dari sana dah sampai sini. Sampai sini. Dia tengah loading lagi. Signal lagi. Buffering. Okay, so it was your mother's dream lah. Mother's Nabila. dream. So when we were still getting to know each other, nak kahwin, she like, Ashraf kan suka animals, ada experience ni. Apa kata kita buka farm sama-sama? Okay, tapi initially nak buka farm goat je lah. Goat sheep farm lah. Okay, alright. Yeah, so kita when we got married, macam okay, I think nak kena discuss seriously lah. My mom was very serious about it. Serious lah? Okay. So we like, okay lah. Then he said, okay lah, jom let's try and do this. Okay. Let's see. So we started off dekat Mersing sebenarnya. Our first tapak dekat Mersing. Okay. 2 ekar. Okay. 2 Dua acres. ekar besar bro. Aku tak dapat visualize lah 2 ekar. Yeah, about that. Macam mana? 2 padang bola lebih kurang. 2 padang bola. Besar juga siap. Dah macam stadium siap. 2 stadium Orang Okay, besar So sih. kita start with 30 sheep and goat lah, campur-campur as a start lah. Berjinak-jinak. Sheep dan goat tu korang memang ternakan lokal ke atau macam mana? Korang Memang lokal. Barang Malaysia lah. barang Malaysia lah. Okay. Local ori. Macam aboy. Itu aboy. Kita nak pergi Kelantan Lin. So it is the kambing-kambing tu memang local lah. I see, bukan naturalized lah. Apa? Dulu biasa ambil luar negeri, lepas tu dah tukar citizenship. Ada lah. Ada juga. Beza tak kambing import dengan kambing lokal? Beza. Beza. Kualitinya ke apa macam mana? Dia quality peminat. Macam ada ada macam kita nak beli, nak jual lah kan. Nak jual, orang tu cakap, abang ada kambing daripada Australia tak? Nak jenis Doper, nak jenis Texel. Dia ada macam spesifik permintaan tau. Dia apa? Dia punya Species lah. Dia breed dia. Dia kan macam anjing lah bro. Macam anjing kucing. Ada Saya tak suka Bengal, saya suka British Shorthair. Macam gitu. Sheep and goat pun ada dia Does it punya affect different breed. ada the taste berbeza ke? Ada Berbeza. ke? Tak tahu pula. Aku tak tahu. Okay, Kita selalu makan kat je lah rumah. kita tu. Okay, Kira selalu- kambing apa? Back in Singapore, kita makan kambing. Kambing apa tu? Kalau yang dekat Singapore, yang kira slaughter untuk korban, itu jenis Merino. Merino. Yang dulu Chelsea punya coach. Itu bodoh. Bukan. Itu Portugis lain. Oh, Ni itu lain. Ni lain. Itu import lain country. Oh, lain. okay. Kalau yang jenis Merino ni dia daripada mana? Merino ni, Merino lah. Merino. Daripada Australia. Tapi kat Australia, diorang dibiarkan untuk bulu. I see. So dia cukup time tengok dia punya production bulu ni dah tak berapa cantik. Sembelih jadi daging. So you makan mutton chop dari situ. Okay. Kebanyakan lah. Kebanyakan. So kat Singapore macam itu. Okay, kambing jenis apa yang korang ada kat Singapore ni? Dekat farm ni. Sini. Dekat sini. Kita ada Santa Ines. Aku kenal dulu satu kelas dengan aku dulu. Santa Ines kan? Chantal atau Shanta apa nama dia? Chantel. Tak Shanta ini India. Aku kenal. Kelas dengan aku. Dia gelap sikit kan? Kau sekali lain gelap ni. Dia gelap sikit kan? Ni job hazard tau. Dok kepala otak kau. Aku suka gelap. Okay, sorry. Ada apa? Santa Ines, Merino, Suffolk. Okay. Damara, Doper. Habis dah marah dah okey tak? Dah. Dia dah marah dah Dia lupa kena lah. pujuk. Dah Sekarang marah dia kena dah- pujuk. sekarang Dia manja sikit. Dah happy. So ada 5 macam jenis lah. Ada banyak lagi. Ui, so banyak ni. Banyak jenis. Tapi untuk korang breed yang mana satu punya jenis ni?
Semua kita breed. Oh, Semua okay. jenis. Okay. Alright, I see, I see. Ada macam crossbreed tak diorang? Ada. Ada. Oh, kalau macam itu Interracial lah. Itu yang kategori bila kau boleh pilih dekat main page tu kan. Ada interracial, ada POV. Itu apa page tu? Tak tahu apa page Tak ya. Oh tu bukan kami, tu hamster. Oh, Hamster. lain Lain. Itu lain side. Lain tak boleh. Lain side eh? Lain side. Oh tu ada age verification kan tu 18 ke atas kan. Selalu baca yes je. Bodoh. Jangan nampak sangat. Kau ni. Baca yes je. Baca yes je. Tak baca pun Tak kan? kira, tak baca apa. Saya tak picit ya, saya picit no sebab saya rasa selain macam 17. Ya. 18. Oh suka yang muda-muda lah. So daripada mesin tu, how long korang kat mesin? Kita dekat sana about 2 years lah. 2 years plus lah. 2 years plus. Yes, and then kita ada offer untuk datang kat sini lah. Kita Okay. cari, kena pergi Mersing, the drive is, kalau you pernah pergi Mersing, 2 the drive hours belok. Dia lagi jauh daripada sini Jauh, lah. lagi jauh. Sini aku kita dah rasa lagi jauh. 2 hours and a half. Kalau daripada checkpoint lah. 2 hours plus. Wow. 2 Ya, jam lah lebih 2 jam sikit lah. lebih. Berjalan dekat begini. Alamak. And at the point of time korang shuttle Singapore sini how often? Every week. Every week ya. Weekend lah. Kira weekend korang balik. Weekdays. I Okay. see. So you were running the farm back then full time lah. Full time. I see. So sana berapa tahun tadi? 2 years. 2 years. Then after that you got over sini kat sini lah kat Desaru ni. Kat Desaru ni dah 8 tahun. Wow, dah lebih daripada 10 tahun pengalaman Kalau dulu Mersing 2 acres. Yes. Okay. Sekarang kat sini Kat berapa Desaru besar? ni berapa? Sini ada 200. Gambaran dia macam mana tadi kau cakap dengan kita tadi? Lebih kurang 200 pandang bola. Ataupun kalau orang tak boleh visualize size tadi macam mana punya town kat Singapore? Macam Sime. Simi. Betul. Besar sah Simi. Kau try jalan daripada CGH. Ha. Kira nak kena sampai mana? Tak boleh, aku allergic jalan. Aku pun legit jalan. Allergic jalan kan macam menyampah gitu kan. Macam apa sih ni? Macam apa Simi sah? besar sah Simi. Yes. Simi. So sekarang ni okay, we were told earlier masa dalam perjalanan by one of your staff kan. Korang ada about 200 acres tapi sekarang yang dah develop is only a certain percentage. Berapa acre? About 50-60 gitulah. I see. And there are future plans for your farm lah ni. Banyak lagi kerja nak buat. Apa yang kita boleh dapat dekat farm korang sekarang ni? Kalau sekarang kita ada, of course, the sheep and goats lah. Okay. Kita ada lembu juga. Kita ada turkey dekat sini. Turki bro. Tadi aku nampak Turki. Besar sah Turki. Turki. Dan turkey dia buka kipas ke tidak? Buka. Dia ada Tapi buka, kalau dia dia bising. buka bising pasal apa tau? Sebab dia sejuk jadi cold turkey. Betul. Ah. Dia bukan dia yang sejuk, yang member dia sejuk. Kesian Orang bilang kalau nak berhenti tak boleh terus berhenti mendadak. Nak boleh. kena pelan-pelan gradual. Slow. Slow Turki lah. Kena Slow roast turkey. Lurus turkey tu. Korang pergi masuk air juga korang Okay, ada kambing, ada kambing, Mac. ada lembu, ada turkey, ada kuda. And then now kita tengah siapkan cabins for farm stays. Okay. Glamping site Okay. untuk camping. Wow. And then kita tengah siapkan hobbit house dekat atas bukit Apa tinggi tu. Hobbit? Hobbit house. Hobbit. Apa tu? Hobbit. Rumah-rumah yang macam kau tak tengok Hobbit? Lord Kau of the tengok Rings. Lord of the Rings. Aku tak. No, I'm not a fan of Lord of the rumah Rings. aku lah. Okay, aku tengok. Kalau kau Jangan balik, kira, kasi balik. kalau kau kira bukan Hobbit House. Habis? Hobbit House. The Hobbit House kira macam konsep punya stay gitu macam. So bukit tu kita akan hijaukan semua. I see. And then ada beberapa unit rumah yang dalam tanah. Dalam tanah. Okay. Dan dia punya kambing, ayam, kira all these farm animals ni kita akan lepaskan kat bukit tu lah. I see. Jadi orang yang stay tu pagi-pagi dia nampak kambing tengah berjalan. I see. A bit more natural lah. Tu praktis untuk mati lah. Sebab rumah dalam tanah, Betul. nanti mati masuk tanah juga. Tapi ni atas, di atas. Dekat gunung, tanah. belakang gunung. Lain That sikit, is lain part of sikit. your plan. Oh, part of the plan. So yang first tadi yang kau cakap tu kita ada apa tadi? Yang Glamping site. glamping site. Glamping site tu dalam berapa banyak tent ke apa tu? Ada 9 yang akan buat. Oh, okay. 9. Focus is 9. Habis yang the next one? The cabin ni ada dalam 10 biji. 10 biji. 10 containers. Okay. It's container lah. Container. Okay. Container. Yang Hobbit ni ada the first 4 units kita nak try dulu.
And then we see how things goes. Kalau okay, kita tambah lagi. I see. Okay, I mean, make us understand what is the nature of the business sekarang yang kau ada? Kita memang fokus pada breeding of sheep and goats. Okay. Kan kita pun breeding all the other animals lah, lembu, kuda ni semua memang kita breed lah. Tapi Okay. kita punya core memang pada kambing dan bidi-bidi. I see. But at the same time, because kita ni kat Desaru, so we are nearby all these tourist punya attractions kan. So kita pun ada the permit to operate this place as an ecotourism punya spot. Jadi kita siapkan sekali lah facility supaya kalau orang datang ni dia tak payah datang jauh-jauh lepas tu tengok balik kan. Kita kasih dia more things to do lah. Maknanya you can stay over, you can do hands-on activities kat ladang. I see. Belajar sambil holiday lah senang kata. Tapi bila kau first started out, obviously sekarang kau ada banyak workers You have about how many workers you have Sini right now? Sini ada about 30 plus. 30 plus? Okay. Tapi but obviously when you first started out, korang are more hands-on. Jadi macam like you said just now, kau ni penggemar binatang. Dan macam Nabila macam mana? Sama juga. I think belum-belum not too interested lah. Ikut suami je lah. Ikut suami lah. So follow, ikut, Misali lah support. ni Isteri Misali lah ikut. InsyaAllah, Tak insyaAllah. lah, dia tengok aku macam suami ke binatang. Let's not dwell deeper into that lah. Ini masalah rumah tangga. Mahal rumah tangga. Kita tak masuk je. Tak baik. Belum, tak ada. InsyaAllah tak ada. InsyaAllah tak ada. InsyaAllah tak ada. Tak tahu ke depannya, tak tahulah. Belum balik kita So musyawarah. you knew that he had that interest dalam pasal binatang tadi. But about farming, how about the farming side? How you guys the know-how. Yeah, know-how. Macam mana korang belajar ke, research ke apa ke? So bila mula-mula nak buat benda ni, you nak cari orang yang boleh ajar tu, tak ramai yang akan nak bagi you tahu you macam apa peluang tu ataupun ilmu-ilmu dia kan. Kira trade secret lah ni Trade secret. So what I had to do was I nak kena pergi travel, jumpa dengan peternak-peternak lama and all that. Nak pergi menuntut ilmu lah. Kena berkuli, kena tolong dia angkat tahi dia, all Literally these things. lah. Literally. So when we were dekat Mersing, we had to do everything on our own. Right? Because I Okay. think that's the only way we will learn. hands-on aja. Hands-on. So nak bersihkan, nak check pregnant ke tak, nak sambut the baby keluar, all of things. Serius lah, something korang that pernah sambut baby keluar lah. we have learned. Baby goat lah. Baby goat Bukan lah. baby. Baby orang belum lagi lah. Belum lagi lah. Ada Tak tahu insyaAllah orang. sambut lah. So korang belajar daripada the experienced people lah. Habis benda-benda I'm very sure whatever that they are teaching you, they have taught you, it's only like a certain percentage of whatever that they know. Correct. The vast majority of the benda-benda yang lain diorang tak akan ajar. Korang macam learn on your We own. learn on the go. We learn through experience, through literal blood, sweat and tears. That's why we always say we learn or we build this business based on our blood, sweat and tears because it's not easy. Yeah. It's really one of the macam bila kita start it was really difficult. You imagine kita baru kahwin and then he's always travelling and we have to support each other. Right? This is my mother's dream, my husband's dream. Yeah. So it's really going bit by bit. Yeah. So if you now you see, alhamdulillah we're at a good place. Okay. But when we started, it was can be very difficult. Kita pernah kena tipu. Wow. Staff cakap binatang mati, tapi rupanya Dia dia jual. Wow. Kita datang asal macam I know head count kan, kita check how many animals. Ada head count juga ah. Kira of course ada master ke? Ada master rule. Ada master role. Kena panggil si jawab. Pagi 5DX. Ada master ke? Check master ke? Betul ke? Exercise so accountability, orang tipu, so macam-macam lah. So we have to learn through the pain and then we learn macam mana nak relate dengan orang lain. Ni boleh pakai ke tak pakai I ni see. Can we work together with this person or not? So it's a lot of experience. And that was lah. the hustle at the initial stage lah. I mean, tak kira lah business apa yang korang venture in, memang ada initial stage mesti it's gonna be tough lah. But sure. especially for this type of business where you have to start from scratch, you have to learn from the very basic. See. But tak ada orang, not a lot of people have that capability tau. Kau tahu tak? It's not untuk something jaga that- binatang. Correct. It's a life thing tau. It's not something that kau boleh tengok pergi kat YouTube how to start a farm. Macam kita 4 years ago kita start a podcast, we literally don't know what to do. We literally search on YouTube how to start a podcast. Kerana aku tak makan saya binatang tu. Aku yang makan je. Datang-datang dah habis, tinggal tanduk je. Hilang je. Asyik sembelih je datang. So but it's not easy. But I'm very sure 10 years
down the road, 10 years on, right now korang masih lagi still learning. But I think you have managed to actually overcome the initial kegenjutan dia lah, the initial struggle lah. Correct. I think obviously kebanyakan ini trait lah kau pergi pun the starting selalu je is the struggle lah. Betul. So over the years when you learn your mistakes, you learn how to overcome certain challenges, and kau dah rasa kau dah experience tau macam mana nak tangani masalah tu. What was the worst that you guys have gone throughout? I mean, at the Where do we begin? Paling rabak most significant, life je. changing. Ada satu episod ni. Ni I think our second year. Mesti kat Mersing kan? I Mesti think Mersing, I know what ya. you're talking about. Okay. So ini lagi 3 hari nak korban tau ni. Okay. So I tengah order kambing daripada Thailand. Order kambing tu dalam 100 lebih ekor untuk jemaah kita ni. 100 lebih ekor tau. And that was the year yang you handle one location, I handle one location. Okay. Kita split places. So kita dah order, dah bayar duit semua, dah apa semua. Kambing tak sampai. Aduh. 3 hari lagi. 3 hari dah 3 nak hari korban. sebelum korban. Masya Allah. Kambing tak sampai. So the next 3 days ni pening nak cari mana nak dapat kambing. Dah dekat habis korban ni. Bukan 1-2 kambing. It was about 100. I know, I remember the 127. I remember the number. 127 orders. Really traumatized you. Oh, That's why yeah. Life changing moment. Life-changing dia boleh ingat moment. sampai 127 tau kambing. 127 ekor. And it's not something yang kau boleh order, boleh grab dia hantar ke apa. Tak ada. So kalau you nak beli kambing dekat Malaysia ni, dia ada dia punya rules and regulations. Okay. Dia interstate kena apply for permit, you nak kena buat blood test. Kalau you nak sembelih nak kena ada slaughterhouse. Sah kambing pun nak kena buat blood test. Kena. takut Kalau penyakit tu, contamination, kalau penyakit pada kambing tu, lepas tu dia spread kepada orang, benda-benda yang zoonotik, then maknanya kita tak buat kita punya DD lah kan. Correct. So kalau benda tu berlaku, aniaya pada orang. So they have to go through all this blood testing and all that to make sure yang apa yang kita sembelih nanti daging tu sihat and doesn't give any problems to anybody. And all these tests takes time. Yes. Takes money also. And It takes money. Yeah. Takes money. Habis kalau you dah nak korban, semua orang nak korban tu ni. Sebab banyak Asya. peternak tengah minta permit punya application Kes nak orang buat blood lah. test. Ya. Not easy Permit right? is one thing. Whether the animals ada ke Ada ke tidak. tidak. Ada stok Because tak? usually kalau macam as we learn kan, you will actually buy the stocks a lot earlier. Okay. And then you keep. Is it cheaper when you buy a lot cheaper? Of course, it's a lot cheaper to buy like months earlier, but you The have to last tanggung makanan dia, I the see. feed, But the last care minute of it. lagi mahal lah Last kan. minute will be Yeah. also very Because they know you're expensive. so-called desperate, correct? Correct. Right. So how do you get 127 Yes. sheeps in 3 days within your budget? Okay. Right. So you imagine this amount of money dah keluar, dah bayar, Okay. full, Okay. tak datang. I nak korek duit kat mana? Ayo. Is one question, right? Yes. But if I also have the money, how do I get these 127 animals? Wow. Itu So belum lagi we were- cerita okay. belum lagi cerita Continue. recovery for the 127 yang tak datang. Okay. Betul. Kan? Betul. So basically you are spending 2 times more and then half the time. Wow. Wah. Macam mana nak bikin? At the end of the day, dapat tak that 127? Aku tengah fikir mana nak So, source kita nak drama sikit lah kan. Mana So drama we, sikit? we had Kejap. Aku masukkan lagu. Ini lagu sedih. Tak nak lah. Tak nak berbual je lah. Berbual lah. Tengah feel Dia ketawa kita. Okay, kira. So we were frantic lah. We called I think over 20-30 numbers Wah. Ada yang tak ada akak dah habis. Ni call tak ada abang dah habis. The call. So we had to korek lah. Anybody whoever that we know yang kita dah make friends, you know, all the penternak. On the day, one day before korban, Okay. Alhamdulillah we managed to source some money. This is savings, my parents' savings to be Okay. honest, Wow. right? And our savings combined. Kita baru 2 years into the business. We haven't talked about breaking even. Don't talk about profits yet, right? Yep. So it was our savings that we managed to pull together. We said, okay, we can only buy cukup-cukup 127 Masya Allah. on the dot. Kalau ada extra sikit tu maybe untuk miscellaneous lah. So one day before, managed to get one person, one friend penternak. Dia say, okay, you datang, berapa yang I ada, I give you. Okay. Nasib So- baik dia punya kambing tu semua memang dah blood test dah pernah buat. Okay. Ada dekat dengan kita pun tak nak jauh lah dia punya tempat kan. And then he also don't want to sell at too high of a price. Okay. Meet our budget lah.
Nasib baik dia ada. Kalau tak besok ni mau korban, mau jawab dengan 127 jemaah. Dengan korang-korang kena korban. Kita kena The korban. backlash is another thing, bro. Backlash is another thing, Yes, right? So kita dah macam, do we tell the customers that it's not going to happen? Do we still fine? You know, the level tawakal tu Allah aja yang tahu, right? The kind of macam kita, ya Allah tolonglah, you aja yang boleh selamatkan kita, nobody else. Yeah. We're very trapped right now. See. So bila dah that is korang dah settle, dah dapat 127 kambing. Sekarang ada story tu. Thailand Yang 127 kambing yang tak sampai tu, macam mana korang recover? Adakah diorang sesat ke apa? Diorang sesat kat Thailand ke apa? Dia pasport tak lepas lagi. Aku rasa dia punya permit tak lepas. Dia tengok tak tahu mana male mana female lah, bro. Tak tahulah kan. So the story is kambing tu sepatutnya nak masuk. Okay. But the guy who wanted to bring it in tak ada pergi application permit quarantine, dia semua tak buat. Lah. Dia smuggle tau. Sebelum benda tu jadi hal macam ni, kambing tu kena sita. Okey. Kena confiscate. Okay. Jadi hal aku pula. Lah. So Okay. this guy yang tak boleh nak pergi buat kerja betul-betul, kita kena the brunt of it lah. Okay. So now kambing dah kena sita, dah kena confiscate, macam mana nak ambil balik? Betul apa? Kan? So benda tu dah jadi kira rugi lah. Then kita deal dengan supplier tu to get some refunds back. We managed to get some lah. Some lah. Not all lah. Masih ada. Masih ada. Better than nothing. Better than Tapi nothing. kalau sita pun dah buat apa sial? Dia akan jual balik. Jual balik. Dah kena elok. Bastard Elok, tu. elok, elok, sial. elok, elok. Welcome to Dia- Malaysia. Kau masih kat sini. Jangan salah cakap. Boleh balik tak? Nanti kau Boleh tak balik balik. nanti. Aku panggil lain orang tau. Pasal kita tahu tadi ada story. Nanti kita pergi kat satu story. Oh, so Wow. at the end of the So, day, you manage to cut your losses in a sense. I think Itu dah damage control, bro. cut losses, I think a little Dah- bit lah. okay. But we have to recuperate in a different Of way course, lah. of course. Pasal at the end of the day, our reputation counts Reputation is a very lot. important. Importance. Pasal ni know all the people yang dah tempah, jemaah-jemaah Yeah, dah tempah. yeah. Reputation, bro. Reputation In any is one business. thing. Tapi kita pun nak, we got two amanah to fulfill. Of course. Satu the one with the people. Yes. Satu the one with God. No? Yeah, of course. Ni duit orang. Correct. And then this is already amanah given to us. Betul. If we don't fulfill, sana mau jawab, Betul. sini mau jawab. And another one is kita buat korban tu that year dengan one community yang banyak orang susah. Allah. So dia dah mengharap. tau. Kan? So dia orang dah panggil orang yang macam kita dah ready lah. Kita sponsor, dia ada satu hamba Allah ni dia sponsor nasi apa, tukang masak. So daging tu yang dia orang akan masak on that day. Masya Allah. Bayangkan kalau tak So ada you itu bayangkan semua. kalau tak, Masya kita nak cakap Allah. apa dengan this community yang dah kita dah janjikan, Dah mengharapkan dah lagi, mengharapkan. Masya And Allah. memang that place memang really orang susah lah. Memang really kampung sah orang susah. So I still imagine, I can still cry if I talk about it. Bila kambing tu sampai malam korban sampai I stayed over sampai the next day. The last animal yang slaughter, you macam Alhamdulillah, you know, all my Relief, amanah is done. Relief, It's relief. Yeah, So yeah, when I can feel that. so you can feel like, because you go through all this hassle, orang tak tahu. Betul, orang tak tahu. Macam banyak Singaporean pun datang that year, nak tengok, nak sembelih, nak experience kan. We were so happy. Kita macam kalau and then I remember also on that day 2 kambing terlepas lari. I have 127, 125. 125. Last kopek dia kasih lagi sikit. Dah lah I punya order cukup 1 to 7 kan. 2 lari. Orang kampung tolong kerjakan, nasib baik dapat that tu. So macam dia punya drama tu Lain level different lah. level. Nak kena lari. Kambing pun boleh. Dah kena sita lain. Ini yang lari ni. Kambing pun boleh abscond Boleh. Dia boleh AWOL, bro. Dia boleh AWOL, dia boleh AWOL. Nak AWOL lain. Abscon lain. Abscond lain ya. Mas selamat dia kawan. Kau sebut nama dia. Aduh. Janji selamat lah. Selamat. Janji selamat. Amin. That was how many years ago? Alhamdulillah. How many That years? was our Second year, right? You were saying third year oh, yeah, And that was the first year we did it here. Oh yeah, third year. Third year was our But third year. that doesn't deter your your semangat to just continue buat. I mean, whatever doesn't kill you makes you stronger lah. Dia buat kita lagi macam nak fight tau. Tapi seram juga. Seram juga. Seram juga. So we learn. Okay, this kind of macam ni Yeah. kita tak boleh.
right? yeah. And then we have to. That's why sometimes our prices. I mean, if I talk about prices, our prices are a bit on the high side because we don't want to buy cheap stuff and put the orders at risk. Ada rupa ada harga lah. Betul, Sebab kualitinya. kalau tak, you only have 3 hari. Korban dia yang tashrik days untuk sembelih. Correct. If you pass that time, dah korban dah over. Orang tunggu ni time, and then kalau you tak boleh fulfill, it's a huge Korang nak waste kena jawab lah. Kita nak kena jawab. Betul. Definitely. So, another aspect of your business is also you all deal with ibadah kurban, akikah also lah. I mean, all year round for All year akikah and round. everything. So bagaimana preparation korang untuk tahun ni pula? Macam mana? Macam mana tempahan sekarang ni? Tempahan dah start. Start, okay. Okay. Agents dengan companies yang nak bekerjasama tu pun dah bermula daripada bulan 11 tahun lepas. Wow. They already started asking Okay. for us the price list, dia punya sistem apa back end semua dah set lah. So now memang in the process of gathering all the different different agents and apa nama kita, affiliates to gather them and then start the back end sales and everything lah. But the slaughtering will be done here. Slaughtering will be done in several countries. Oh, okay. I Okay, see. I understand. We can for export lah korang. No, so Malaysia is one. So we have several countries. Kita ada Malaysia. We have also farms in Indonesia. And then we have partner farms in Africa, Yemen. Ada daripada Zimbabwe dah. Ada Pasal daripada- kita ada pendengar kat sana Zimbabwe. Demografi kita sampai sana. Serius lah. Surprisingly. Tak tahu lah siapa. Agaknya keluarga Melayu kat dia. Dia Mungkin duduk orang dah Zimbabwe. bermas tautin ke Mas Zimbabwe. Tautin. Bermas tautin. Apa ada sana Entah weh. Kita ada farm Bruce dekat Gobbler. Kenya. Okay. Kita ada farm in Kenya. So kalau member dekat Zimbabwe boleh turun sana tengok lah. Dia sebelah-sebelah je, is it? Dekat lah. Jalan Dekat kaki lah. tak Dia sampai. Dia macam dia macam God must be crazy lah tu. Tak tu leceh nak berbual lah. Okay. Ya, ya, Kurban dah, kambing dah. Kuda pula apa cerita? We got to know earlier yang some of the horses, berapa ekor dekat sini? 13 13. And some of the horses are actually rescue horses from Singapore. Turf Club. Okay. Okay, as you all know, Singapore Turf Club dah tutup. And what was the rescue all about? Okay, so some horses bila dia dah habis dia punya kira career in racing either dia mungkin terlampau gemuk untuk nak lari macam kita. Banyak Nak lari, memang. Terasa aku sekejap. Aku dah tak boleh lari. Gemuk pula tu. Kalau kau kuda, kau kira delete. Tapi sebelih untung satu kampung sekenyang tu. So dia either delete, dia what do you call it? Delete apa? Delete. Delete maknanya dia remove from the system lah. Yeah. Okay. Either Okay. dia bunuh kuda tu jadi makanan untuk zoo ataupun people like us rescue lah. Kan? So kita tengok kuda-kuda ni masih bagus, perangai baik, then they want to go and give it to the zoo, kesian kan. So kita rescue, then we put them here, jadikan dia bukan racing horse anymore, dia jadi school horse for people yang nak belajar. Training horses. Training horses. Okay. Dia sama macam yang dekat dekat Kau jangan merepek no. Dekat Bukit Timah ada those the handicap disability yes. riding something. correct. They use that as a therapy. Prince Edward kat Thompson lah. Thompson Road. Prince Edward kat mana? Sorry. Prince Edward dekat town. Bukan. Calicut. Ya. Kat masjid ni sebelah There's tu. a disability riding school, something like that lah. Kau tahu lah, kau biasa naik kuda kat sana kan. Tak sana ada masjid. Ada masjid kan? Satu. Aku lupa masjid apa tapi aku. Umar Salma. Selalunya gitu. Umar Salma kan? Umar Salma. Saya rumah. Kau pergi masjid? Pergi masjid? Islam Pergilah. Islam rupanya. Islam. Tadi betul-betul pergi sembahyang dengan aku. Okay, so here 13 ekor kuda korang rescue. Ya. Busy bawa daripada Singapura masuk bawa. Tapi kalau kau rescue, kira they give it out for free atau korang kena beli daripada orang? Okay, so the horses are free. Okay. Tapi dia punya The logistics dia kena bayar. Logistics is what you have So to pay for you lah. kena kasih obat dia, and then you nak kena transport, logistics, quarantine, send back. Diorang pun dekat quarantine. Kena. For Serious binatang lah. kena. Kuda ada their own sickness kan. So in case the horses have any sickness, dia nak kena quarantine themselves out first, clear off, administer vaccines or whatever semua. Dah okay baru they can send to the owners. Okay. Daripada Singapore dah kena pergi KLIA dulu. Ada quarantine station kat sana. Jauh ke bos? Quarantine Padahal station? masuk Causeway tak boleh lah. Quarantine station. Quarantine station. Jauh Dia go berkuarantin through kat situ. Dia tak pergi beli macam-macam. KL balik Johor. Wow. So harga dia kat situ lah. By land atau flight? By land. By land. By land.
Ish lah. Lagi jauh saya kuda tu diri all the way. Kita ni duduk bro. Dengar-dengar kuda boleh beli kerusi. Apa cakap ni Mi? Tak ada kau fikir lah. Kuda tu kena dah diri, dah kawan tu diri je all the way. Dia nak kena sampai KL habis turun balik bro. Nasib baik diorang bukan tu land transport. Kalau dia kata daripada Singapore pergi KL kau lari. Kuda aku lari gagah berani. Ada. Tak apa. Kau busy kau tengah drive dekat tu North South Highway, tiba-tiba kau nampak sebab alamak ada kuda. Asal pakai topi cowboy. Sampai KL setengah badan dah tak rasa bro. Tak rasa dah menggigil dah kena kuda. But that was how many years ago? Just recently, right? The rescuing Ah. The rescuing daripada since we were here. So when I see. we came over to this land, we took our first few horses lah, up to 6. Okay. Then we maintain the 6 horses dulu, just to get the feel of things kan. Nak tengok macam mana kita daripada racing horse jadikan farm horse. Nak tengok dia punya karakter tu dia boleh Adapt ke tidak? Adapt boleh dah. Macam selama ni saya lari je kan. Sekali kena dia relax dengar chill je kan. macam tembakan atau bunyi benda meletup ke, bunyi benda Dia kasar kan, dia peranan. terkejut sebab dia dah terbiasa dalam sistem dia I nak lari. I see. Nak kena retrain dia, it takes some time lah. Dia macam itulah. Macam polis punya anjing. Yes, correct. Kalau diorang once dia out of service. Tak ada. Sekejap. Kenapa bila kau cakap pasal ni kau tengok aku, kau jeling aku? Polis punya anjing macam mana tu? Dia polis punya anjing lah. Betul lah. Dok K9. Kena Cakap kenai kan senang celaka. Polis pay anjing, lepas tu kau tengok direct kat muka aku. Kenapa? Apa maksud kau? Kau ada hal apa? Apa kata orang dah biasa. Kepala otak. Polis pay anjing, lepas tu dia jeling muka aku. Badi gosok betul. Kenai. Betul K9 unit kan. Dia kalau dah habis servis, dia orang rescue dari apa? Dia can be a service dog. Correct. Ada lah. Tapi terbawa-bawa. It's a job hazard lah, macam kau cakap tadi. Job hazard lah. Tengok binatang pun ada job hazard tau. Kadang-kadang dia terbawa, macam dia teringat kan. So kat sini what we do is when we train them, kita bawa dia keluar pergi masuk hutan, go into the jungle, then they will see things yang tiba-tiba timbul macam biawak jalan, terperanjat. monyet keluar, benda lompat. So benda tu kan mengejutkan dia. So when these things happen, can they calm themselves down or not? Dia boleh relax tak? Kalau dia boleh relax, nanti lama-lama dia akan jadi accustomed to the point where okay, whatever happens pun I'm in the farm, I'm safe. Dia nak kena aware of the surrounding jugalah. Pasal dia dulu kat stable, lepas tu racing. Stable, Habis racing. korang dah try the ultimate test nak tengok kuda ni okey ke tidak? Korang mau datang Saimi Jumaat. Saya memang kuda kat sini. Ada kat sini kan? Ada. Bila nampak, Serius lah? dia nampak Saimi tak lari? Tak. Dah biasa Dekat saya Macam bro lama tak nampak. Aku nak back story sikit boleh tak? Apa dia? Boleh cakap pasal kuda ni. Asal. Cakap pasal Saimi. Okay, Saimi ada dulu ada one more Singaporean rider tau. Okay. Namanya Azhari. One of the Azhari. Nama tu okay, sorry aku tak. Macam mana kau kenal ni semua? Aku tak kenal. Pasal kan haram benda-benda ni kan haram ni. Kenal rider je. Kenal rider. Okay. Yes. Habis? So kakak aku ni dulu penggemar race kuda. Kakak kau Kakak aku. Kakak kau dulu any rider? Tak, penggemar. Horse racing, penggemar horse racing. Okay, kakak kau any rider? Dia penggemar horse racing. Okay. Jadi bila dia mengandung, dia punya favourite rider is Azhari. So anak dia yang first ni nama dia Azhari. Nasib Dia baik beli tak lah. Inspired by that Inspired by rider. that name. Inspired lah. Itu je. Tak ada kena guna. itu je. Dia tak ada macam K9 dengan polis anjing. Yang dia beli race tu tak ada lah. Tak ada. Dia beli race tu CIB Syul. Oh Sabi ni kuda kat sini. Ada satu. Habis dia datang, dia selalu just Dia tak pernah datang lah. Dia tak pernah datang. Tapi dia punya kuda masih ada. okay, Kuda je mana satu boleh? Camino sana. What do you okay, what does it entails if I own a horse over here? So what? Okay, so kalau let's say you put your horse dekat sini and then you want to have macam lessons, you nak belajar. Because when you put a horse, the horse that belongs to you kan? And then whatever you want to do with the horse kan memang up to you. So let's say you go for lessons, beginning, then advance. Lepas tu you want to go into archery, you want to go into jungle trekking, you're not going into endurance. Yang main polo tu, Yang polo tu semua Mana different. lain league lah. lain tak sama. Tak boleh pakai sama kuda lah. Tak So boleh. the intention kita rescue these horses is to give them another extended life. A new lease of life. A new lease of life, Yes. right? So we also have some yang the horse owners memang penggemar horse.
right? So they feel sad. Macam these animals are still healthy, cuma you cannot raise anymore. Correct. But they're still good quality. Thoroughbred yang kalau ada turf club, they're very solid And horses kan. most of them are actually European horses, right? Correct. European horses betul tau. Kuat tau. Kaki diorang dulu kan race horses. Yelah. Kau fikir apa? Kan dia dah bilang kat sini, hormatlah sikit. Kau ni Allah Rabbi. You kan je kan. Jack